الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia, nikmat dan anugerahnya. Allah Taala berikan ruang kesempatan untuk kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan dan kerahmatan kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam satu hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa dengan satu doa yang maksudnya, ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Mikail dan Israfil, Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui segala perkara gaib dan nyata. Nabi mulakan doa dengan memuji Allah, menyatakan sifat-sifat kehebatan dan kesempurnaan Allah. Wahai Tuhan, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada Mikail, Tuhan kepada Israfil. Disebut nama-nama malaikat, walaupun tak sebut semua, tapi sebut yang general-general, mewakili semua lah. Maknanya Tuhan kepada semua makhluk Allah, termasuklah Tuhan kepada para malaikat, Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui segala perkara gaib dan nyata. Engkaulah yang membuat keputusan di akhirat kelak pada perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Nabi sebut dalam doa ni, Nabi kata, anta tahkumu baina ibadika fima fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang akan memutuskan, yang akan memberikan keputusan kata putih terhadap sebarang perselisihan yang berlaku di kalangan manusia. Apa benda yang Nabi nak minta dalam doa ni? Di hujung ni. Mula Nabi puji Allah, Nabi sebut tentang sifat kesempurnaan Allah. Di hujung Nabi minta, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik. Itu poin dia. Itu permintaan Nabi. Nabi kata, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepadaku dari sebarang isu yang dipertelingkahkan. Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Doa ni doa Nabi nak minta petunjuk, hidayah, bimbingan dari Allah supaya kita dipermudahkan urusan dan jalan untuk kita nampak manakah satu jalan yang betul, manakah satu jalan yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari pelbagai jalan yang ada di atas dunia. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tunjukkan jalan padaku atas segala masalah yang manusia bertelagah, yang manusia berseteru. Tunjukkan mana satu jalan yang benar, mana satu jalan yang tepat.
innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki ke jalan yang benar. Jadi minta doa dari Allah. Hadirin mukminin sekalian, hadis ini hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Doa ini pada asalnya menjadi salah satu dari doa yang dibaca oleh Nabi khusus sebagai doa iftitah ketika Nabi salat sunat pada waktu malam. Itu pada asalnya. Kerana doa iftitah ni pelbagai versi, pelbagai sirah. Doa iftitah mana doa yang dimulakan ketika kita salat dan takbiratul ihram, kita mulakan dengan iftitah. Doa iftitah itu ada pelbagai riwayat, ada pelbagai sirah dan lafaz yang pernah dibaca oleh Nabi. Kita duk baca tu biasa. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sederhana. Salah satu dari doa yang Nabi pernah baca dalam iftitahnya, khusus ketika Nabi salat sunat pada waktu malam, Nabi baca doa ni. Nabi sebut Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu doa iftitah pada asal. Tetapi dari sudut maksud doa ni kita boleh baca bila-bila saja, dan dia merupakan doa meminta daripada Allah Subhanahu wa taala akan bimbingan, petunjuk dalam situasi kita keliru. Kan kehidupan kita ni kadang-kadang ramai isu, ramai masalah yang kita pun tak tahu mana satu yang betul ni, mana satu yang salah. Maka cara kita nak pilih jalan yang betul, jalan yang salah ni dengan kita minta petunjuk dan bimbingan dari Allah. Kaedahnya dengan kita membaca doa tadi, walaupun doa itu merupakan doa iftitah pada asalnya, tapi dia boleh diamalkan pada ketika mana-mana saja untuk kita minta bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan sedikit manfaat pada kita bersama insya-Allah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan baca dan kita akan tengok beberapa potong hadis berkaitan dengan kaedah adab interaksi kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada pagi ini berkaitan dengan fi adabit ta'amuli ma'al hayawanat. Interaksi adab kita berhubungan dan berinteraksi dengan haiwan. Haiwan salah satu makhluk Allah, walaupun dia berbeza dari sudut dengan kita ni, hatta dengan dari sudut tanggungjawab, dari sudut dia berbeza langsung, tapi kita dengan dia ada adab dan ada tata cara yang Nabi ajak macam mana cara untuk kita berhadapan dengan binatang, dengan haiwan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah ibn Iyas, anna rajulan qala ya Rasulullah inni la azbahu syah wa ana arhamuha, faqala sallallahu alaihi wasallam wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Hadis sahih rawahu Ahmad. Yang kedua, wa an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tad'ha ta'kul min khashashil ard. Hadis sahih rawahu al-Bukhari. Wa an sayyidina Khalid bin Ma'dan yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah tabaraka wa ta'ala rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yarda bihi wa yu'inu alayhi ma la yu'inu 'ala al-'unfi fa idza rakibtum hadhihi ad-dawab al-'ujam fa anziluha manazilaha fa in kanat al-ardu jadbatan fanju 'alayha biniqiha وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل وما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواء ومأوى الحيات. Hadis sahih rawahu Malik fi Muwatta'ih. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam tajuk ni dia bawa kepada kita 3 buah hadis. Hadis pertama riwayat dari Qurrah
bin Iyas. Seorang sahabat nama dia Qurrah bin Iyas. Dia berkata, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menyembelih seekor biri-biri, sedangkan aku mengasihinya." Datang seorang lelaki ni jumpa Nabi, nak minta panduan dari Nabi. Dia kata, aku ni bercadang nak sembelih seekor biri-biri yang aku duk belah ni. Tapi masalah dia, aku ni simpati sungguh kat dia. Sayang sungguh kat biri-biri ni. Jadi nak sembelih tu tak gamak. Tak sampai. Sedangkan aku belah kat dia, aku sayang dia. Aku duk belah dia beberapa lama ni, aku jadi kasih kat dia. Macam mana ni? Maka sabda Nabi SAW, sekiranya engkau mengasihani biri-biri tersebut, maka Allah mengasihanimu. Kan kasih kat dia, sebab orang simpati kat dia, Allah pun simpati kat. Nabi tak kata jangan sembelih, Nabi tak kata sembelih. Nabi bagi tahu kata, dengan kasihnya kamu kepada binatang tadi, Allah akan curahkan kasih belah Allah kepada kamu. Atas sifat kamu belah kasihan kepada makhluk Allah, termasuklah kepada binatang. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang perempuan akan dimasukkan ke dalam neraka kerana ia mengurung seekor kucing tanpa memberi kucing tersebut makanan atau melepaskannya supaya ia dapat makan apa yang melata di atas bumi. Ini hadis yang kedua. Nabi nak sebut dalam hadis ni satu ancaman bagaimana ada orang yang akan diterjunkan dalam neraka Allah atas kesilapan dan kesalahan dia menganiaya makhluk yang bernama binatang. Walaupun dalam konteks yang disebut dengan khusus, ada orang dia halang binatang, dia kurung binatang, tak bagi makan. Sedangkan hakikat sifat asal binatang ni boleh dilepaskan. Dia pandai-pandai cari makan, tapi dia pergi kurung dengan tujuan aniaya, dengan tujuan nak seksa. Maka atas sebab itu pun manusia boleh dijatuhkan hukuman berat dengan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Khalid ibn Ma'dan berkata dalam satu hadis yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu bersifat lemah lembut dan sukakan kelembutan. Innallaha, Allah Ta'ala ni dia punya sifat, salah satu dari sifat Allah ialah innallaha tabaraka wa ta'ala rafiqun. Rafiqa, Allah itu salah satu sifatnya lembut. Lembut dalam arti kata santun, kasih kepada makhluk, kasih kepada manusia, kasih kepada semua. Allah sukakan kelembutan. Allah akan memberikan pertolongan kepada apa yang dilakukan dengan lemah lembut, tanpa memberikannya kepada apa yang dilakukan dengan kekerasan. Allah sukakan kepada orang yang bersikap lemah lembut, Allah tak suka kepada orang yang bersikap keras, bengis dan sebagainya. Apabila kamu menunggangi haiwan-haiwan yang tidak diberi keupayaan untuk berkata-kata ini, biarkanlah mereka berhenti di tempat-tempat perhentian. Nabi kata kalau naik binatang tunggangan ni, binatang tak boleh cakap. Jadi ada ketika kena tahu masa mana dia patut berhenti. Jangan godam dia sampai latu, dia sampai tak ada masa nak rehat langsung. Patut tahu tang mana ada patut berhenti, ada masa berehat, ada masa kena berjalan. Hak ni semua kena tahu. Biarkan mereka berhenti di tempat-tempat perhentian. Apabila kamu melalui kawasan yang tandus, laluilah ia dengan cepat supaya haiwan-haiwan itu selamat. Lalu pula kawasan yang sukar, kawasan padas, kawasan apa, cepat-cepat. Dan biar haiwan yang kita tunggangi ni, dalam konteks zaman dulu lah, zaman lah orang tak jadikan haiwan ni kenderaan dah. Tapi nak abang kata kena buat baik kepada binatang. Sekalipun binatang ni kita jadikan dia sebagai tunggangan, kalau ikut logik ni, buatlah apa pun, dia bukan boleh cakap, dia boleh fikir, tapi tetap kena bersantun dengan haiwan itu. Hendaklah kamu mengadakan perjalanan pada waktu malam hari, kerana bumi itu dilipat, yakni jarak yang jauh menjadi pendek pada waktu malam, bukannya pada waktu siang.
Bila naik kenderaan, baik bila naik binatang jadi kenderaan ni, pilih waktu yang sesuai. Itu maksudnya. Nabi dalam konteks hadis ni, Nabi kata berjalan waktu malam. Sebab bila jalan waktu malam ni, selain dari cuaca dia yang sejuk, dia juga akan memendekkan perjalanan. Walau ini di antara, kalau kita nak katakan sunnah pun mungkin, tapi kita kena tengok konteks jugalah, dalam situasi dan keadaan, kesesuaiannya. Dalam konteks binatang ni, pilih waktu yang munasabah. Jangan sampai tengah rembang nak jalan, dia pun ada rasa letih, dia pun ada rasa sengsara, dia pun ada rasa susah tu, maka raikan semua. Kemudian Nabi sambung dalam hadis tu, Nabi kata, janganlah kamu memasang kemah di atas jalan, kerana ia adalah tempat laluan binatang tunggangan dan tempat tinggal bagi ular-ular. Kalau orang zaman dulu dia musafir, bila sampai satu tempat nak kena berhenti rehat, Nabi kata bila nak berhenti rehat ni, pilih kawasan yang munasabah. Jangan duk dibuat kemah tengah-tengah laluan, saat dia ada kenderaan binatang lain main lintas. Ini jalan mereka. Ini jalan mereka, jalan binatang kena raikan. Sampai ke peringkat tu nak bagi tahu kata kaedah cara untuk kita berhubungan dengan haiwan ni, walaupun mereka makhluk yang tak bernyawa, walaupun mereka makhluk yang tak boleh berkata-kata, tetapi agama ajak kepada kita sampai ke peringkat tersebut supaya kita santuni dengan penuh kasih sayang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, nafkah kepada haiwan itu, yakni makanan minumannya, adalah tanggungan ke atas pemiliknya. Kaedah yang Imam Nawawi kata, kalau haiwan ni ada tuan, makna ada tuan bela dia lah, tuan jaga dia, maka nafkah, tanggungan asal makan minum kepada binatang haiwan peliharaan ni terletak di atas tuan dia. Maknanya kalau tuan dia tak bagi, tuan dia lalai daripada memberikan makan minum, walaupun disebut sebagai perkataan nafkah ni, kita dah nampak macam manusia, termasuk haiwan ni, kalau dia tak bagi, dia abaikan, dia lalai, dia tergalik, dia lepas tangan, maka sudah tentulah dia termasuk dalam perkara-perkara yang salah dan berdosa, kerana benda ni masuk dalam tanggungjawab. Apabila dia jaga, dia pelihara, dia bela binatang-binatang ni, maka termasuk di bawah tanggungjawab dia ialah memastikan mereka ni mendapat sumber-sumber makanan dan minuman. Sebagai manusia, kita kadang-kala ada sifat marah atau terlupa. Hadis tentang wanita yang dimasukkan dalam neraka ini menunjukkan bahawa wanita itu mengurung kucing kerana ingin menjaganya, bukan ingin mengazabnya. Hadis tadi, kalau kita baca konteks hadis tu, Nabi bagi tahu ada seorang wanita akan dimasuk dalam neraka atas sebab dia kurung binatang, tak lagi makan. Kurung binatang dalam konteks tu bukan dia nak azab, bukan dia nak dera, tapi kerana sayang mungkin. Kerana terlebih nak jaga ni, sampai tak lagi pergi mana kurung, sehingga dia tergalip, sehingga dia terlepas tanggungjawab ni untuk pergi mana. Hatta dalam konteks tu pun Nabi nak bagi tahu kata apa? Perbuatan yang macam tu membawa ke neraka. Kerana dia tak beri makan, kerana dia tak beri minum secara sengaja. Sedangkan benda tu merupakan tanggungjawab. Hatta makhluk yang dia bertanggungjawab ni makhluk nama binatang, nama haiwan. Oh, dia kata tak ada apa, dia ni bukan rakyat dia pergi kat mereka, mati ikut, tak boleh. Kerana manusia diberikan urusan tanggungjawab sebagai pentadbir di muka bumi, termasuklah dalam urusan dia berurusan dengan binatang, dengan makhluk-makhluk lain selain dari manusia. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang seterusnya, fi adabi at-ta'amuli ma'al humma. Ini satu lagi tajuk yang kita rasa biasa, tapi Nabi ajak panduan, iaitulah adab-adab dan kaedah untuk kita berinteraksi dengan penyakit, dan khusus dalam tajuk ni dengan demam. Demam ni satu penyakit yang semua kita pernah kena. Tak lama, sikit, tak banyak kali pernah berlaku. Kita pernah kena demam, ataupun dalam bahasa yang lebih tepat, humma ni diistilahkan sebagai demam panas. Apabila seseorang hamba ditimpa dengan demam panas, hadis ada,
menceritakan macam mana cara untuk dia berhadapan dengan bentuk ujian yang Allah Ta'ala timpakan. Walaupun kita kata, benda ni biasa. Udah, Nabi bagi panduan. Panduan ni bukan berbentuk macam mana cara nak berubat apa semua. Itu dalam tajuk lain. Panduan macam mana kita nak hadapi bentuk ujian Allah yang Allah Ta'ala timpa dengan cara sakit. Ada 3 hadis. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ib'athni ila athari ahlika 'indak fab'athaha ila al-ansari fabaqiyat 'alaihim 6 ayyamin wa layaliyahunna fashtadda dhalika 'alaihim fa'atahum fi diyarihim fashakaw dhalika ilayhi فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis yang kedua dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi as-sa'ib faqala ma laki ya umma as-sa'ib tuzafzifin قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. حديث صحيح رواية الإمام مسلم. وعن سيدنا أبا عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة ورجس على الكافر. حديث حسن رواه أحمد. Ada 3 buah hadis yang dibawa dalam tajuk ni. Yang pertama daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah didatangi dengan demam panas. Nabi pernah kena sakit demam panas. Yang bukan. Pernah satu hari demam panas, demam tu sendiri mai jumpa dengan Nabi. Maknanya dalam demam tu bicara dengan Nabi. Demam kata, kirimlah aku kepada orang-orang yang engkau rapat dengan mereka. Baginda lalu mengirimnya kepada beberapa orang Ansar. Demam panas itu kekal pada mereka selama 6 hari 6 malam dan menjadi semakin teruk. Rasulullah mendatangi perkampungan mereka. Mereka mengadu kepada Rasulullah tentang kesakitan mereka sehingga Rasulullah datang menziarahi mereka di perkampungan demi perkampungan dan rumah demi rumah untuk mendoakan kesihatan mereka. Pernah satu ketika demam ni dia mai bagi tahu ataupun dalam konteks yang macam mana wallahu alam, dia mai bagi tahu kata Allah akan hantar ujian ni kepada orang-orang yang rapat dengan Nabi. Maknanya orang-orang yang rapat, orang Ansar. Mereka terkena demam. Terkena satu penyakit demam panas yang berlarutan sampai bawa kepada 5-6 hari. Dalam hadis disebut 6 hari. Sehingga makin teruk. Jadi bila keadaan tu makin teruk, poinnya di mana? Nabi mendatangi mereka. Nabi menziarahi mereka dan Nabi doakan kesejahteraan pada mereka. Nabi doakan sejahtera bagi mereka ni yang terkena dengan ujian penyakit demam panas. Jadi hadis ni nak cerita kata demam panas ini salah satu bentuk ujian. Bentuk ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia, dan sebagai sebagai hamba Allah, di antara kaedah untuk kita berdepan dengan ni, kita mohon sejahtera. Kita minta Allah Ta'ala sembuhkan. Kita usaha kena buat dengan ikhtiar, dengan doa, dengan makan ubat dan sebagainya. Di samping itu doa. Doa supaya Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Dan dia merupakan salah satu bentuk ujian. Dia bukan demam ni bukan berbentuk malapetaka, musibah yang dia berbentuk ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada makhluk dia. Dan ujian itu salah satu dari cara untuk Allah mendekatkan hamba kepadanya, dengan cara demam. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah
dia meriwayatkan bahawa Rasulullah datang ke rumah Ummu Sa'id untuk menziarahinya. Lalu berkata, "Mengapakah engkau terketar-ketar wahai Ummu Sa'id?" Satu hari Nabi pergi rumah sahabiyah, bila dapat tahu kata dia tak sihat apa semua, Nabi ziarah dia. Bila sampai di rumah, Nabi tengok dia duduk terketar-ketar demam selimut apa semua ni. Nabi pun tanya, pasal apa ni? Nampak terketar-ketar teruk ni. Kata Ummu Sa'id, "Aku ditimpa demam panas, tiada keberkatan pada demam ini." Dia sebut, dia kata dia demam. Kira ungkapan tu macam nak sebut kata ish. Nah, ya demam 5-6 hari lah. Ya. Jadi macam seolah-olah macam, walaupun tidaklah secara direct dilontarkan perkataan berbentuk maki hamun kepada demam tu, tapi menunjukkan macam penyesalan lah. Kena demam ni tak ada apa, 6 hari ni tak boleh buat apa, macam tu lah lebih kurang. Tak ada keberkatan padanya. Maka Rasulullah berkata apa? Sabda Nabi, "Janganlah engkau mencela demam ini, kerana sesungguhnya ia menghilangkan dosa anak Adam seperti mana api itu membersihkan karat besi." Nabi kata jangan duk baki penyakit ni. Ini salah satu bentuk Allah Ta'ala nak uji manusia dan nak dekatkan manusia dengan Allah. Kerana Nabi kata demam itu, panas demam itu, bara yang ada api kepanasan. Maknanya kan sifat panas ni api lah. Panas yang dalam demam ni, dia akan bertindak menghapuskan dosa kita. Seperti mana api, dia akan mengikis karat besi. Ya, seperti mana api, dia boleh menghilangkan karat besi. Seperti itulah panas yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang demam ni, dia akan menghapuskan, menjadi penyebab kepada hapusnya dosa-dosa yang telah kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Dalam hadis yang ketiga, Abu Asib radhiyallahu anhu yang merupakan maula Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Jibril mendatangiku dengan membawa demam panas dan penyakit ta'un. Aku mengambil demam panas untuk Madinah dan menghantar ta'un ke Syam. Penyakit ta'un adalah syahid dan rahmat bagi umatku dan azab bagi orang-orang yang kafir." Dan Nabi sebut, Allah Jibril pernah bawa mai 2 bentuk penyakit. Pilih yang mana? Demam ke ta'un? Nabi kata, demam aku pilih untuk berada di Madinah. Maknanya di kalangan orang-orang Madinah akan diuji dengan demam. Dan demam ni biasa. Sebab Nabi sebut tadi, demam adalah penghapus kepada dosa kesalahan. Adapun ta'un ni wabak penyakit virus. Nabi kata, dia kalau kena kepada orang beriman, dia akan membawa kepada pahala syahid. Sementara kalau kena kepada orang kafir, dia merupakan azab dan bala cakap. Jadi penyakit-penyakit ni, dia berbentuk ujian. Allah Ta'ala bila timpa, kalau satu-satu kaum kena ujian, kena musibah, kena penyakit dan sebagainya, dia merupakan ujian kepada orang beriman, bala kepada orang yang berdosa, dan dia merupakan azab kepada orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang penyakit sama ya, penyakit yang datang ni sama, tapi kepada orang beriman dia ujian. Ujian itu untuk mendekatkan orang tadi kepada Allah, dengan dia ingat kepada kematian, dengan dia banyak istighfar, dengan dia apa, dia berbentuk ujian. Tapi kalau sakit yang sama kena kepada orang yang ingkar, orang yang kufur dengan Allah, dia berbentuk azab. Kerana boleh jadi dia akan menjauhkan dia lagi dengan rahmat Allah. Dia akan maki hamun penyakit, dia akan salahkan kawan tu, dia akan salahkan, akhirnya dia akan salahkan Tuhan. Jadi dia berbentuk azab walaupun benda tu sama. Maka makhluklah kita dah yang akan menjadikan penyakit tadi sama ada dia berbentuk ujian dengan cara kita bersabar, kita berdoa, kita berusaha untuk sihat, ataupun dia menjadikan penyakit itu sebagai azab dengan cara dia maki hamun, dia akhirnya dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kesimpulan daripada hadis tadi ialah bagaimana seseorang hamba akan melihat penyakit ni sama ada dia berbentuk ujian ataupun dia berbentuk azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis kata Abu Hurairah, hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah,
Kata Abu Hurairah, tiadalah kesakitan yang menimpaku yang lebih aku sukai daripada demam panas, kerana ia termasuk dalam segenap sendiku, dan Allah memberi setiap sendi di bahagian ini akan pahala. Abu Hurairah kata, kalau bertanya aku, penyakit ni aku tak suka lah. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi timpa ujian demam panas, aku suka. Sebab bila demam ni dia kena habis setiap sendi, setiap urat apa semua. Dan Allah Ta'ala akan beri ganjaran terhadap setiap urat dan sendi yang kita menanggung kesakitan tersebut atas kesabaran kita. Atas kesabaran kita. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin seharusnya gembira apabila ditimpa dengan demam panas, kerana ia menghapuskan dosanya dan merupakan tanda kasih sayang Allah kepadanya. Gembira bukan arti kata tak payah buat apa, tunggu dah makan ubat apa semua kena dah. Itu sebagai tanda tunjuk kata kita ni hamba. Kita kena ada ikhtiar, kita kena ada usaha. Tapi dalam pada masa yang sama kita bersyukur sebab Allah berikan bentuk ujian, kerana dia akan mendekatkan kita kepada Allah. Kesabaran seorang hamba itu dalam menghadapinya merupakan bukti keyakinannya kepada Allah. Syurga adalah jaminan bagi mereka yang bersabar menghadapi dugaan Allah dan tidak menjadi jaminan dalam hal kesembuhan. Dan maknanya Allah Ta'ala akan berikan ganjaran setimpal atas kesabaran seseorang itu menanggung ujiannya. Sebab itu pernah ada seorang wanita yang terkena penyakit, dia diuji dengan penyakit apa dia sebut? Penyakit gila khinzir kan? Orang sebut macam tu lah. Dia pernah jumpa dengan Nabi, minta ya Rasulullah tolong doa supaya penyakit ni hilang. Ya, Nabi kata, kalau kamu bersabar atas penyakit ni, kamu akan dapat syurga. Tapi kalau kamu sembuh, belum tentu kamu dapat syurga. Boleh nak doa untuk sembuh, boleh, Nabi boleh doa. Tapi Nabi kata kalau kamu sembuh, belum tentu dapat syurga. Tapi kalau kamu bersabar atas penyakit ni, kamu akan dapat syurga secara pasti. Lalu perempuan dia kata, kalau macam tu aku pilih pilih syurga. Tak apa, aku sabar lah, aku pilih syurga. Cuma satu benda aku minta, ya Rasulullah, tolong doa kalau aku ditimpa dengan penyakit ni, waktu kena penyakit ni, biar Allah Ta'ala jaga supaya jangan aurat aku kelihatan. Itu lah. Minta supaya waktu sakit ni, waktu dia jadi penyakit yang kata gila khinzir ni, aku tak jadi sampai mendedahkan, biar aurat terjaga. InsyaAllah aku akan bersabar atas ujian dia. Hebat. Ini para sahabat yang melihat bentuk ujian Allah Ta'ala beri ini adalah sebagai salah satu cara untuk tarik dia makin dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk yang ketiga untuk pagi ini berkaitan dengan fi adabi ma'al janazah. Fi adab ma'al janazah, adab ta'amuli ma'al janazah, adab dan interaksi kita dengan jenazah. Ada 3 buah hadis. Yang pertama, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ittaba'a janazatan muslimin imanan wa ihtisaban fa shalla alaihi thumma intazara hatta yudha'a fi qabrihi kana lahu qiratan ahaduhuma mithla uhudin wa man shalla alaihi thumma raja'a kana lahu qirat. Wa an Sahl bin Hunayf annahu qala marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin faqama faqila lahu innahu yahudi faqala alaysat nafsan wa fi riwayah innal mauta faz'un fa idza ra'aytumul janazah faqumu rawahu an-Nasa'i. Wa an Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها 4 ثم أتى القبر فحث عليه من قبل رأسه 3 رواه ابن ماجه. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah bahawa beliau berkata, sesiapa yang menghadiri jenazah seorang muslim dengan keimanan dan pengharapan daripada Allah, maknanya hadir kepada jenazah ni ikhlaslah semata-mata kerana Allah, kemudian dia menyembahyangkannya dan menunggu sehingga ia dikebumikan. Hadir, kunjungi ziarah kepada jenazah, lepas itu tunggu sampai semayang,
Lepas semayang, tunggu sampai selesai ke bumi. Orang yang boleh buat macam tu, Nabi kata, baginya pahala sebesar 2 qirat. Falahu qiratan. Dia akan dapat pahala sebesar 2 qirat. Yang salah satu dari 2 qirat itu sebesar gunung Uhud. Qirat ni apa? Satu qirat perumpamaannya, bandingannya sebesar Bukit Uhud. Nabi kata pahala tu sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud dia panjang dan lebih kurang 6-7 km. Ya, panjang dah, tinggi dia lagi, makna besar tu. Orang yang mengunjungi jenazah, sembahyang jenazah dan tunggu sampai jenazah dikebumikan, falahu qiratan. Dia akan dapat 2 Bukit Uhud. Bukan dapat dari bentuk fizikal, tapi bandingan pahala itu sebesar Bukit Uhud. Sesiapa yang hanya menyembahyangkan jenazah itu, kemudian dia balik, maka baginya pahala sebanyak 1 qirat. Maknanya, mudah faham, jenazah bila kita pergi salatnya, salat dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Salat jenazah tambah dengan kita iringi jenazah dan kita tunggu dia sampai dia selesai dikebumikan, dapat 2 qirat. Ini ganjaran yang besar yang Nabi janjikan kepada orang yang berurusan dengan baik dengan jenazah kaum muslimin. Sekalipun mungkin dia tak kenal pun jenazah ada, tapi dia tak kenal pun, dia singgah satu tempat, ada peluang untuk sembahyang, dia sembahyang, lepas tu dia tak ada kerja apa, dia iring pula jenazah tepi, dapat pahala 2 qirat. Ini ganjaran yang cukup hebat. Dalam hadis riwayat dari Sahal bin Hunayf berkata, satu jenazah telah diusung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dia kata jenazah. Dalam bahasa Arab huruf jim tu dibariskan di baris bawah. Jenazah. Jadi kalau kadang-kadang disebut juga di baris atas jenazah, tapi yang tepatnya ataupun teks yang kita jumpa selalu jenazah. Oleh kerana kita tak ada baris orang Melayu ni, dia terjemah dia jenazah. Dia buah baris je terus. Tak apalah, ini bahasa kita. Jadi pernah satu hari jenazah diusung di hadapan Rasulullah. Ya, ada orang bawa rintas jenazah di hadapan Nabi, maka baginda pun bangun apabila jenazah itu lalu. Jenazah itu rintas, Nabi bangkit sebagai tanda penghormatan. Maka dikatakan kepada Nabi, orang bagi tahu kat Nabi, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah itu Yahudi. Bukan orang Islam tu yang mereka usung tu, jenazah orang meninggal itu Yahudi. Sabda Nabi SAW, bukankah ia tetap jiwa seorang manusia? Bukankah yang usung ni, yang mereka usung tadi, hak mati tu, jenazah tu, manusia kan? Jadi aku hormat dia atas sebab manusia. Dalam satu riwayat lain Nabi bersabda, sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang menggerunkan. Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah untuknya. Bangun atas sifat kemanusiaan ni, bukan perlu cek apa Islam ke ada agak, tetapi atas sifat kemanusiaan, bukan bagi penghormatan atas sebab kekufurannya, tapi atas sebab kematian. Mati ini yang dikata satu benda yang menggerunkan dan semua orang akan mati. Maka sekurang-kurang tanda penghormatan kita berilah sedikit penghormatan pada dia atas sebab kemanusiaan. Dalam satu hadis riwayat dari Abu Hurairah, apabila Rasulullah menyembahyangkan jenazah, maka baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian baginda pergi ke kuburnya, lalu menimbusnya dengan tanah di bahagian kepalanya sebanyak 3 kali. Dari mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian benda yang kita saksikan tiap hari, dan dia merupakan satu pengajaran yang paling besar kepada manusia yang hidup. Sebab itu Sayyidina Umar ketika dilantik menjadi Amirul Mukminin, di antara slogan yang digunakan pakai dalam pentadbirannya, kan setiap pemerintah, setiap khalifah, dia akan ada satu slogan yang dijadikan sebagai panduannya dalam dia nak buat kerja ni. Jadi Sayyidina Umar meletakkan slogan dia dalam pentadbirannya adalah kafa bil mauti wa'izah.
cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Jadi slogan tu ada depan dia. Dia nak buat apa pun dia akan nampak, oh, satu hari manusia akan mati. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kafa bil mauti wa'izah. Maka dengan peristiwa-peristiwa kematian yang disaksikan, hamba yang terbaik adalah apabila dia mampu untuk mengambil iktibar daripada kematian ini, dan dengan dia menginsafi diri, dengan dia berdoa kepada orang yang meninggal, kalau orang itu orang Islam dan sebagainya, maka ini di antara proses seorang hamba untuk mengambil iktibar daripada kematian yang berlaku. Hadirin yang dikasihi sekalian, kata Imam Nawawi rahimahullah, dibenci suara yang riuh rendah sewaktu menghadiri jenazah dan suara-suara yang kuat. Ini sebahagian dari adab juga. Apabila menghadiri jenazah, kita pergi ziarah orang meninggal, tata cara dia tak boleh kita buat riuh rendah, sembang. Kata Imam Nawawi, benda ni sangat tak disukai dan benda ni dibenci dalam agama. Perbuatan yang macam tu, pergi mengunjungi jenazah, kita sembang dengan suara yang kuat, riuh rendah, gelak ketawa, sedangkan jenazah masih ada, maka ini merupakan satu benda yang tak disukai dalam agama, dan benda tu termasuk dalam perkara-perkara yang tak elok. Kata Qais ibn Abbad, salah seorang daripada para tabi'in, dia berkata, para sahabat Rasulullah membenci suara yang perlahan sewaktu peperangan, menghadiri jenazah dan sewaktu berzikir. Maknanya membenci suara yang maknanya para sahabat ni tak suka bila hadir kepada jenazah. Di antara benda yang mereka jaga adab. Di antara yang mereka jaga ni adab. Mereka tak suka pergi duk buat benda-benda yang melarikan ataupun menyebabkan orang teralik, orang terlupa kata yang kita hadir ni lah jenazah. Mana kena jaga semua adab, tak boleh untuk diganggu, tak boleh untuk bersembang dengan suara yang kuat, riuh rendah, gelak ketawa dan sebagainya. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, kadang-kadang di antara amalan yang kecil tapi ganjarannya besar ialah menunggu jenazah dikebumikan hingga selesai. Amalan tu kecil ya. Cuma yalah kadang-kadang kita ada urusan, kita sibuk. Tapi kalau tak ada apa, pergi tunggu ya. Bukan kita pergi buat apa, pergi tunggu. Jenazah, kita tak ada urusan apa-apa, kita iring dia sampai ke tanah perkuburan, kita tunggu sampai dia selesai dikebumikan. Ganjaran dia begitu besar. Ini yang dalam kehidupan seharian, kadang-kadang amalan itu kecil tapi ganjarannya besar. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap kecil walaupun benda, jangan kalian anggap remeh benda-benda ma'ruf, benda-benda baik, sekalipun benda tu mungkin nampak kecil. Benda tu baik tapi mungkin kita nampak kecil, kita nampak simple, jangan pandang remeh, kerana ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jenazah hanya dengan 4 takbir. 4 takbir saja ganjarannya sebesar bukit Uhud. Iringi jenazah, tunggu sehingga dia dikebumikan, dapat pula sebesar bukit Uhud. Alangkah bagusnya, alangkah beruntungnya orang yang boleh dapat benda ni. Sekalipun benda ni amalannya mudah, tapi dia bukan boleh dilaksanakan oleh semua orang. Benda ni nampak mudah, tapi bukan semua orang boleh buat. Dengan keadaan kita dan pelbagai ni, jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau ada peluang, kita boleh rebut benda ni untuk kita dapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, demikian 3 hadis, 3 tajuk yang kita boleh kongsi, 9 buah hadis kesemuanya campur dengan 1 hadis muqaddimah tadi, menjadikan 10 buah hadis yang kita dapat kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Tajuk yang akan datang ada at-ta'amul asna as-safar, adab ketika kita bermusafir. Ketika berjalan, ketika musafir, agama ajak kepada kita tata cara, kaedah dan juga adabnya, yang insya-Allah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberikan kebaikan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah, salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته